Hello. What's up? What's good? Okay guys. So, hari ni apa yang kita akan sembang adalah kita akan cakap tentang hello guys. What's good? Okay, so apa yang kita akan cakap hari ni adalah tentang mindset dan juga personal branding. Okay. So, sementara menunggu pukul 9 ni, okay, kita relax, santai dulu kan. Kita relax dulu. Kita santai-santai dulu. Belum pukul 9 lagi. Tenang. 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 Teng. Okay guys, korang boleh ni tak? Boleh komen tak dekat situ? Um, Comment tu any comment over will be shown. Please comment has an account at least 2 weeks, so protected commenter must have followed you at least 15 minutes. Only your follower will be able to leave comments. Okay, tak apa, biarkan tentang comment moderation ni. Okay, so sementara tengah menunggu. Oh, dah pukul 9. Dah pukul 9. Guys, dah pukul 9 guys. Okay, so guys, cuba korang komen apa-apa dekat situ. Saya nak tengok, boleh tak naik komen? Try naik komen. Try komen apa-apa. Saya nak tengok, boleh ke tak komen Assalamualaikum. Boleh komen lah. Waalaikumsalam. Okay, kita tunggu yang lain masuk dulu. Okay, kita bagi masa sampai pukul 9.10 minit. Okay, kita bagi masa sampai pukul 9.10 minit. Kita tunggu yang lain masuk dulu guys. What's good, Remy Hazlimi? Okay, malam ni kita ada tetamu istimewa guys. Kita akan jemput Encik Remy Hazlimi untuk join kita pada live malam ini. Okay, so kita akan invite dia sekali ya. Kejap lagi macam mana aku nak invite orang ni? Macam mana saya nak invite orang guys? Tak adalah. Okay, kita tunggu pukul 9.05 minit. Okay, kita bagi masa dekat orang ni. Mungkin ada yang baru lepas solat dan mungkin juga ada yang mungkin tengah makan, nyusu anak, macam-macam lagi lah. Kan? So, kita tunggu pukul 9.05 atau 9.10 minit. Okay, kita bagi orang masa. Assalamualaikum Mas. Hai. Hai Ira. Hai korang. Hai. Saya tak tahu korang daripada mana, tapi korang saya doakan siapa yang join live saya ni, korang kaya dan berjaya. Okay. So, topik apa malam ni? Topik malam ni, alright guys, topik malam ni memang sangat-sangat best. Sebab topik malam ni saya akan bincangkan tentang mindset dan juga personal branding. Dan korang kena tahu apa yang penting dalam bisnes adalah personal branding dan juga mindset yang betul. Kalau mindset korang tak betul, korang punya bisnes korang takkan grow. Dan bukan salah bisnes, salah diri sendiri. Okay. So korang kena tahu topik malam ni mungkin akan ada yang macam agak koyak sikit ke apa ke kan. Tapi jangan risau. Malam ni saya akan pastikan korang dapat something. Okay. Okay guys, hai kakak, hai Christina, hai Hana, hai Rosni, hai korang semua. Saya bagi 1000 star. Kau ingat ini live streaming Mobile Legend, Remy? Okay guys, so malam ni guys, jangan lupa guys, malam ni insya-Allah korang akan dapat ilmu yang luar biasa. Insya-Allah dengan izin Allah, korang akan dapat something malam ni. Sebab malam ni saya akan sharekan dengan korang. Saya bagi sikit dulu lah sebab saya tak boleh nak bagi banyak sebab takut korang nanti terberasap kepala korang. Saya bagi korang 10. Okay, 10 jenis mindset yang korang kena ada. Okay, tapi yang paling best sekali, korang akan dapat ilmu yang luar biasa malam ni, insyaAllah. Okay, insyaAllah saya akan try untuk pastikan korang semua dapat ilmu yang bermanfaat. Okey, sebelum tu saya nak tanya dekat dalam live saya ni, boleh tak korang kenalkan diri korang, nama korang, asal korang dan juga daripada tim mana? Sebab tim bercampur ni saya rasa ni banyak tim ni kan. Bolehlah kenalkan diri korang, kenalkan korang punya
team korang, kenal leader korang siapa, sebab saya tak tahu korang ni daripada mana kebanyakannya. Okay? Kebanyakannya korang daripada mana? Hai Lipuinwa. Hai Maria Ria. Welcome to the stream guys. Cik gitu. Macam aku tengah jadi solos pula sekarang ni. Hai Nuri. Hai. Okay, kenalkan diri korang. Korang daripada team mana? Okay, sebab boleh saya tahu daripada team mana yang saya tengah mengajar. Kadang-kadang leader korang pun datang dekat saya tanya macam mana nak guide team. So saya nak tahu korang ni daripada team mana. Hai Mami Fizagul. Hai Suhaila. Okay, korang daripada mana? Guys, share guys. Korang daripada mana guys? Sebab saya nak tahu korang ni daripada team mana. Kecoh. Ami dari JB. Team Lady Zara. Oh, Team Zara. Okay. Dari JB, bosku. Team Remy Empire. Team Lady Zara. Dari Team Magnis. Wow. Assalamualaikum. Saya daripada Team Wen Empire. Daripada Team Wen Empire, Okay, guys. Sebentar ya guys ya. Saya tengah ada sedikit technical issue di sini. Saya daripada Team Cik Pia. Hai, Team Cik Pia. Team Cik Pia? Siapa Cik Pia ya? Saya gurau. Okay, so daripada Team Magnis, Mas dari Kedah. Okay guys, sikit lagi. Kita bagi masa sikit lagi guys. Lagi 5 minit kita akan start. Tanpa membuang masa, lagi 5 minit kita akan start. Okay, saya nak minta tolong dengan korang. Siapa yang ada team, siapa yang ada team dalam ni, yang ada dropship ataupun yang ada agent, saya minta sangat kalau korang nak tingkatkan sale korang dan kalau korang nak pergi lebih jauh dalam bisnes, korang share saya punya video dan saya punya live ni kepada tim-tim korang. Okay, saya minta korang untuk bagi kerjasama untuk diri korang juga sebab benda ni adalah untuk tim korang. Okay, sebab benda ni saya dah apply dekat tim saya dah buat dekat tim saya, Alhamdulillah macam ni bosku. Okay, so lagi-lagi tim dari mana ni? CC Empire. Saya pun daripada Bintango. Daripada CC Empire. CC Empire siapa kan? Saya lupa lah. Okay, daripada tim Diana. Hai semua. Okay, sebelum tu saya nak tanya korang semua dah ada pen dan buku belum? Sebab saya bebel malam ni, saya tak nak bebel kosong. Saya nak pastikan korang semua dapat input yang luar biasa. Yang mana kalau korang salin apa yang saya cakap malam ni dan korang praktikkan benda tu, insya-Allah korang akan dapat result yang luar biasa. Okay? Okay guys. So guys, saya nak tanya dekat korang dalam malam ni pula. Dalam live saya ni, okay? Boleh saya tahu kebanyakannya dekat sini korang berniaga bisnes apa? Okay? Boleh share dengan saya bisnes apa yang korang buat? Okay, sebab kita nak tahu, kita boleh sesi kenalan. Okay, mana yang dalam ni korang buat perniagaan tu, share dengan saya bisnes apa yang korang buat. InsyaAllah saya boleh bantu. Tina, saya boleh share dekat FB ke? Silakan share Amy. Silakan share supaya tim-tim korang lebih padu, meletup mantap, meletup ke babak begitu. Mana saya punya pendakap udara saya, penat saya bebel daripada tadi. Okey, dah standby awal, dah pen dan buku. Bagus, Nur Syahira Syahabudin. Okey guys, so make sure malam ni korang salin apa yang saya nak cakap dan make sure malam ni korang catat setiap input dan point yang saya nak bagi sebab saya takkan ulang topik ni dan saya takkan orang kata repeat the same benda, okay? Melainkan kalau budak-budak tu budak-budak baru, saya akan bagi tahu. Okay? Of course, pink lady semuanya. Okay guys, lagi 2 minit guys, kita akan start guys. Lagi 2 minit kita akan start guys. Daripada pink lady. Malam kita, malam. Okay guys, boleh tak saya nak korang punya orang kata energy. Saya minta sangat-sangat kerjasama daripada korang. Tulis dekat komen tu, saya nak korang tulis saya kaya dan berjaya. Saya kaya dan berjaya. Saya nak korang tulis dekat komen tu, saya kaya dan berjaya. Sebab saya nak aminkan dan ramai-ramai dalam live ni boleh tolong aminkan doa korang. So, minta tolong jasa baik korang untuk komen saya kaya dan berjaya. InsyaAllah korang akan berjaya. Kita ada masa lagi 2 minit.
Come on guys, komen guys. Saya kaya dan berjaya. Saya kaya dan berjaya. Komen dekat situ guys. Setiap apa yang korang cakap dan apa yang korang tulis itu adalah doa, dan insya-Allah bila ramai-ramai dalam ni aminkan korang punya doa, insya-Allah kejayaan itu milik korang. So kita ada lagi 1 minit guys. 1 minit lagi. 1 minit lagi guys. Kita santai guys. Kita santai guys. Santai saja. Yes, amin, 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 amin kepada semua yang komen. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah impian korang ni akan jadi kenyataan. Dan saya tahu bila ramai yang kaya dalam ni akan membantu keluarga dan bantu orang sekeliling korang. Betul tak? Dan itu adalah impian korang untuk membantu. Dan untuk membantu orang sekeliling korang, especially mak ayah korang, adik-beradik korang, keluarga korang dan orang sekeliling korang. Hidup kena sentiasa beri manfaat guys. Okay guys, dah pukul 9.10 minit. So jom start kita punya kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start kita punya kelas. Okay guys, jom kita start. Okay, so kebanyakannya dalam ni mana yang ada orang kata dropship lah kan. Okay, first kali sebenarnya kalau korang nak tahulah, mindset yang paling penting dalam bisnes adalah untuk percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada bisnes yang korang buat. Saya bagi satu contoh. Okey. Katakan korang sekarang ni berniaga, bukan katakanlah. Sekarang ni korang tengah berniaga produk Pink Lady. Sekejap saya ambil contoh, tunggu sekejap. Saya ambil contoh, tunggu sekejap. Allah, tak sampai pula. Okay guys, so asal kamera aku ni. Okay, so sekarang ni korang tengah berniaga produk Pink Lady betul? Okay, produk ni nilai dia RM340. Katakan kalau produk ni mahal, macam mana ramai yang boleh berjaya dengan hanya berniaga produk Pink Lady? Katakan produk ni tak ramai mampu milik, kenapa ada yang boleh beli? Satu, tulis tulis. Satu, sebab diorang percaya kepada produk, diorang percaya kepada bisnes, dan diorang yakin yang Pink Lady boleh bawa diorang pergi jauh. Dalam bisnes, korang kena tahu adalah nombor satu, mindset yang betul adalah mindset percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada produk. So saya nak tanya, suara tak kuat. Hello, hello, jelas tak? Guys, jelas tak? Hello, hello. Jauh ke suara aku? Hello. Hello, dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Hello. Monyet tu lah benda ni. Hello. Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak suara saya? Guys? Guys, hello. Hello. Hello guys. Jelas tak guys? Guys, jelas tak? Sekarang jelas tak suara saya? Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak suara saya? Cuba komen something. Dengar tak suara saya? Okay, jelas. Lain lambat lah. Okay, so nombor satu, kunci nombor satu dalam bisnes adalah mindset. Kunci berjaya adalah mindset. Kunci kekayaan adalah mindset. Okay, kita bercakap tentang mindset. Apa sebenarnya yang korang faham mindset? Saya bagi korang satu contoh. Korang berniaga produk Pink Lady, tapi korang tak percaya dan korang tak yakin dengan produk Pink Lady. So dekat situ mindset korang akan jadi berterabur. Apa-apa bisnes yang kita buat, kita kena percaya kepada diri kita dan kita kena percaya kepada produk. Sebab bila kita percaya kepada produk,
mudah untuk kita berniaga. Dan bila kita percaya kepada diri kita, mudah untuk kita berniaga. Kenapa kita kena percaya kepada diri kita? Sebab kita yang buat perniagaan tu. Kita yang bawa perniagaan tu. Dan kita juga yang buat strategi kita. So first thing awak kena buat adalah awak kena percaya kepada diri awak dan awak kena percaya kepada produk. Percaya kepada diri ni bukannya sekadar aku percaya aku boleh jual. Bukan. Percaya kepada diri ini adalah awak tanam dalam hati awak, tanam dalam minda awak, aku boleh buat. Jangan letak sebagai jual. Sebab kalau awak tak dapat jual, awak akan hampa. Dan bila awak hampa, benda tu akan mengganggu emosi awak dan akan mengganggu momentum awak. Awak kena percaya yang awak boleh buat dan awak boleh berjaya dengan bisnes Pink Lady yang awak buat sekarang ni. Tak kisah produk apa sekalipun yang awak buat, paling penting adalah mindset awak dan juga percaya kepada bisnes. Okey? Percaya kepada bisnes yang awak buat dan percaya kepada diri awak. Faham ke faham? Kalau faham sila type faham. Kalau tak faham saya akan terangkan lagi selebih detail dan mendalam. Kalau faham sila type faham. Komen faham guys. Okey. Dan juga bila awak saya nak bagi tahu sikitlah. Okey, saya masuk topik sikit tentang kepercayaan pada diri ni. Awak kena percaya pada diri awak bila orang lain tak percaya dekat awak. Awak sebenarnya tak perlu sokongan daripada orang lain untuk bantu untuk percayakan diri awak, tak perlu. Apa yang awak perlu buat adalah awak percaya kepada diri awak. Saya ambil salah satu contoh diri saya sendiri, bos Remy sendiri. Kawan-kawan kita orang tak percaya dengan bisnes yang kita orang buat. Macam-macam kita orang kena tipu duit rakyat, macam-macam. Kena scam, macam-macam. Dia cakap kita macam-macam. Tapi kita percaya pada diri kita sebab kita tahu apa yang kita bawa ni, produk yang kita bawa ni, produk yang betul. Produk yang boleh membantu kita untuk mengubah hidup. Kenapa awak nak kena fikirkan orang lain? Kenapa awak kena fikirkan saudara mara, adik-beradik atau sebagainya? Bukan dorang yang akan memberikan keuangan pada awak. Awak sendiri yang kena buat keuangan tu. Awak sendiri yang akan tetapkan keuangan tu. Sebab andai kata satu hari nanti awak susah, awak sendiri yang akan mengalami kesusahan tu, bukannya orang lain. Okay? So apa yang awak perlu buat adalah awak kena percaya kepada diri awak. Cukup itu saja. Tapi awak kena letak 1001% ataupun boleh kata the infinity number. Number yang tak terkira kepercayaan tu kepada diri awak. Kalau awak cakap kepada saya awak percaya pada diri awak 100%, maknanya awak tak percaya kepada diri awak. Sebab kalau betul awak percaya kepada diri awak, infinity nombor yang tak terkira yang awak boleh percaya kepada diri awak. Kalau awak betul-betul percaya kepada diri awak yang awak boleh menjual, yang awak boleh buat dan awak boleh berjaya, kalau saya bagi cawan ni dekat awak pun, warna pink. Kalau saya bagi cawan ni dekat awak pun, confirm awak boleh jual. So sebenarnya apa yang kita kena ada adalah kita kena percaya kepada diri kita. Percaya adalah nombor 1 dalam bisnes. Percaya pada bisnes adalah nombor 2. Okey? Faham ke faham? Faham. Okey, ramai cakap faham dekat sini. Okey, so nombor 2 adalah fikir 3 langkah ke depan. Okey? Kita ambil contoh lagi sekali, Pink Lady. Pink Lady ni produk yang sangat mahal. Tapi ramai orang boleh beli. Mahal ke Pink Lady sebenarnya? Tak. Okey, katakan awak dah buat posting. Orang PM kata mahal. Orang PM lagi tak membeli. Orang PM lagi tak dapat sale. Rasa down. Kau nak down ke kau nak buat bisnes? Kalau kau nak bisnes, kalau kau nak down, kau pergi nangis tepi pucuk katil dah tak payah buat bisnes. Kalau rasa buat bisnes ni indah, jangan buat. Sebab buat bisnes ni tak seindah apa yang kita rasa, yang kita nampak, yang kita fikir. Kejayaan tu datang, manis tu datang selepas lalui pahitnya. Kau gitu kau. Okey. Fikir 3 langkah ke depan. Bila korang post dan korang cakap dan orang cakap, mahal lah Pink Lady ni 340. Korang pun beri closing. Tang. Nak juga dia bayar full payment. Korang kena ada option lain dalam kepala korang.
Korang kena ada option boleh buat pembayaran putu. Korang kena ada option boleh buat pembayaran bulanan. Korang kena ada option lagi satu, orang kata dua ni je lah. Tapi korang kena fikir 3 langkah ke depan. Andai kata kalau korang buat posting tak menjadi, tukar strategi korang. Buat cara lain. Mungkin tak jadi sebab satu, friend list. Mungkin tak jadi sebab korang tak kerap posting. Korang kena tahu, bila korang buat posting hari ni, tak semestinya esok orang akan beli. Kalau ada orang beli, memang rezeki Allah. Tapi kalau tak ada orang membeli, ada kemungkinan-kemungkinan dia. Satu, mungkin sebab dia tak percaya dekat awak. Posting pun sehari setakat 2-3 kali, orang nak percaya macam mana? Nombor dua, mungkin dia nak beli tapi mahal. Nombor tiga, mungkin dia ragu-ragu dengan produk. So, apa yang awak kena buat? Option nombor satu. Option nombor satu, apa yang awak kena buat adalah awak kena kerap menunjukkan diri awak ni sebagai seorang seller. Okay? Awak kena kerap menunjukkan awak adalah penjual Pink Lady yang sah. Okay? Awak kena kerap menunjukkan yang produk Pink Lady ni bukannya produk tipu atau sebagainya. Nombor dua, harga. Okay? Bila kita bercakap tentang harga, awak kena pandai untuk ambil hati customer dalam posting awak. Awak kena tukar ayat, buatlah, okay, kita ada offer untuk pembayaran putu, kita ada offer untuk pembayaran bulanan. Nampak tak? Bila awak fikir 3 langkah ke depan, apa yang awak buat tu insya-Allah berkesan dan tak mustahil untuk awak jual. 340 je, tak susah pun. Kalau susah, tak ramai sekarang ni jadi jutawan dengan Pink Lady. Kalau susah, leader korang sekarang ni tak jadi seorang leader. Kalau susah, atasan korang sekarang ni takkan ada dekat mana tempat yang korang ada sekarang. Sebab kan benda ni senang, benda tu boleh pergi. Tapi dengan step dan guide yang betul. Bukannya sesuka hati langgar. Tak. Awak kena ada guide, awak kena ada cara, awak kena ada team. Saya bagi awak contoh. Kalau berniaga seorang-seorang boleh kaya, kenapa setiap produk yang keluar dalam Malaysia, tak payah ambil produk lah, kenapa setiap kerja yang dalam Malaysia ni kena ada level-level dia? Sebab kita tahu kalau kita berniaga seorang, kita tak akan berjaya. Dan kita akan lambat nak kaya. Okay? Waalaikumsalam. Okay. Wow. Okay, ramai yang live. Rindu kakak. Hai Puan Faizan, sorry saya tak perasan. Okay guys, di sebalik kejayaan saya dan di sebalik kejayaan semua orang, mesti ada satu mentor. Di sebalik kejayaan sifu saya, Remy, dan juga di sebalik kejayaan sifu saya, Bos Eddie, adalah Bos Faizan. Okay? So, Bos Faizan inilah yang mendidik kami semua untuk menjadi the better version of us sekarang ni. Okay? Okay, so setakat ni tentang 3 langkah ke depan tu korang dah faham Tentang 3 langkah ke depan tu korang betul-betul dah faham. Okay? So kita pergi ke topik nombor 3. Okay, korang kena tahu, dalam bisnes ni macam saya kata tak indah. So korang kena buat yang paling susah dulu. Apa yang paling susah tentang diri korang? Cuba korang fikir balik. Cuba korang fikir apa yang susah. Apa yang korang rasa agak berat untuk diri korang? Okey, topik nombor kita adalah buat benda yang susah dulu. Letak benda yang susah tu dekat depan. Contoh saya bagi, kalau korang dah tahu korang malas nak buat posting, korang kena utamakan posting tu dulu. Sebab apa? Bila korang rajin bila korang rajin untuk buat untuk buat posting, InsyaAllah rezeki korang akan cepat. Tapi sebenarnya benda ni bukan sebab posting saja tau. Dia macam-macam. Dia macam-macam jenis. Korang kena buat benda yang susah dulu. Sebab bila korang dah buat benda yang susah, mindset korang ni dah dapat tangkap tau. Okey, benda ni susah. Tapi kalau korang dapat pecahkan benda tu, korang dapat buat benda tu, benda akan jadi senang. Sebenarnya memang sangat-sangat senang.
So korang kena do the hardest thing first. Korang kena buat benda yang susah dulu. Apa benda yang susah untuk korang sebenarnya? Cuba korang share dekat saya. Saya nak tahu. Apa benda yang susah sangat untuk korang? Saya bagi korang sampai 9:27 untuk korang share dekat saya apa benda yang paling susah untuk korang. Ingat nombor 3 dalam mindset adalah do the hardest thing first. Buat benda yang susah dulu. Nombor 3. Share dengan saya apa benda yang susah sebenarnya. Apa yang susah sebenarnya untuk korang dalam bisnes ni? Apa benda yang susah? Share dengan saya. Come on guys, share dengan saya guys. Apa benda yang susah sebenarnya? Seduh pula. Buat video, okay. Stokis Pink Lady. Sorry. Alhamdulillah. Buat video. Apa yang susah buat video? Kenapa buat video tu susah bagi awak? Buat live. Buat live tu susah. Okay, buat video susah. Okay, sekejap saya nak kena salin benda ni. Okay, kejap bagi saya catat. Okay, kita akan selesaikan. Kita akan selesaikan. Jangan risau. InsyaAllah, insyaAllah. Kita akan selesaikan. Sabar semua. Sabar. Saya nak akan tulis. Okay, so Allah. So buat live susah. Okay, nombor 1 buat video. Nombor 2 mana tadi? Hilang dah. Allah, buat live. Nombor 3 update hari-hari. Nombor 4 buat live. Nak buat live dan video, video and live, buat video, buat live. Kerenah customer. Okay, kerenah customer. Bawa jangan sini bawa, susah nak jual barang murah. Malu, okay. Nombor 5, malu. Okay. Nombor 6, friends okay, saya update iklan adalah 2-3 orang yang like dan support. Saya selalu juga like support kawan sale. Kurang dalam 2-3 bulan ni. Okay. Susah dapat kas. Okay, boleh. Ada lagi? Saya buka sampai 9:27 ni. 1 minit lagi untuk korang share dengan saya. Apa masalah korang? Customer. Okay. Ada lagi yang korang nak share dengan saya? Ada lagi orang yang nak share dengan saya? Kalau korang nak share dengan saya, silakan. Saya buka ruang untuk korang. Sebab benda ni adalah benda yang penting juga sebenarnya. Kita kena buat benda yang susah. Okay. So guys, kalau tak ada, saya teruskan. Okay. Saya gabungkan buat video dengan buat live ni, saya gabungkan dia punya masalah dia. Okay. Buat benda yang susah dulu ni, kenapa kita kena buat benda yang susah dulu? Sebab kita nak kena keluar daripada comfort zone kita. Kita nak kena keluar daripada kelompok yang kita duduk sekarang ni. Katakan kita susah nak buat live. Sebenarnya tak susah buat live, tapi sebenarnya kita ni malu. Kita ni kena, bila live, kita kena sentiasa hyper. Kita kena energy tu, kita letak energy dekat live kita. Okay, so bila energy kita orang kata energy kita hype, kita punya live kita automatically akan jadi hype. Macam sekarang ni, apa yang saya buat, saya explain dekat korang dengan keadaan orang kata dengan saya keadaannya semangat, saya dalam keadaan yang betul-betul nak bantu korang. Korang rasa hype tak? Korang rasa hype tak sekarang ni? Rasa tak semangat tu kau masuk? Apa yang saya cakap ni berdetum-detum kena kat kepala. Hype tak rasa energy tu? Sebenarnya dalam live, apa yang kita perlu adalah kita kena hype. Dan kita kena tahu apa yang kita nak bawa waktu live tu. Okay? Contohnya kalau kita nak bawa tentang produk Pink Lady waktu live. Okay? Live pula, korang jangan live setakat seminit, 2 minit. Okay? Korang live dah dalam 10 minit, 20 minit, 30 minit. Terpulang. Okay? Terpulang kepada korang berapa lama. Dan macam mana kita nak buat live kita ni menarik? Okay, macam-macam cara kita boleh buat. Kita boleh buat kontes. Okay? Kita boleh buat lucky draw. Macam-macam benda. Okay? Dan yang paling penting adalah support. Bila korang nak buat live, okay, make sure korang dapat support daripada tim-tim korang dan tim-tim yang lain juga. Jangan malu untuk
share live korang kepada grup-grup yang ada. Okay. So bila korang hype bila korang hype dalam energy, korang hype dalam live korang yang korang buat live sekarang ni, insya-Allah korang akan pergi jauh sangat. Okay. Sebab macam mana untuk kita ni hilangkan rasa malu untuk buat sesuatu adalah untuk kita mulakan benda tu dulu. Bila kita mulakan benda yang susah, insya-Allah yang lain tu senang. Buat video. Okay. Next adalah tentang buat video. Buat video sebenarnya tak susah. Tapi korang kena tahu konten korang apa. Maksud awak buat video susah macam mana? Saya sebenarnya kurang jelas dia cakap tentang buat video ni susah. Okey, katakan kalau buat video senang. Kalau saya jadi perempuan lah, saya cakap serius saya cakap hari-hari saya akan buat video dengan Pink Lady. Masalahnya saya lelaki, macam mana saya nak telan caption ni? Tak pasal-pasal saya jadi sajat je lagi. Ya macam-macam. So sebenarnya jadi sajat siut. So sebenarnya korang boleh buat video explanation produk. Okey, kalau boleh buatlah explanation tentang produk. Okey, buat video tentang explanation tentang produk. Okey, contohnya buat video pagi-pagi, letak kamera berhadapan muka kan. Okey. Okey. Korang buatlah video explanation. Okey, hari ni macam saya katakan saya lah kan. Katakan. Okey, hari ni kakak akan consume mana Pink Lady aku dah ni hilang kosong guys. Kena scan. Bini aku dah ambil ni. Katakan korang buat video tentang Pink Lady kan. Okay. Buat video, kalau boleh video tu bercakap bercakap dengan suara yang jelas. Sebab kalau suara yang jelas akan membuat customer ni jelas dan customer pun akan cakap wow. Customer akan jadi macam faham tak? Bila korang cakap customer pun jadi faham tak? So korang kena lontarkan suara korang dan buat video contoh. Okay, hari ni kakak nak consume Pink Lady. Okay, so kakak akan tunjukkan dekat korang macam mana cara untuk consume Pink Lady dengan betul. Okay, buka letak lain soya, go, minum. Korang jangan lupa dapatkan Pink Lady sekarang, all in one body perfection, dan yang paling penting sekali makin montok makin abang sayang. Contoh kau gitu kau senang. Contoh. Okay. So, korang kena pandai buat engagement dengan customer dalam video. Korang kena pandai untuk ambil hati customer dalam video. Kalau korang tak tahu nak buat video yang macam mana, jangan risau. Korang boleh sentiasa tanya dengan leader-leader korang. Kalau leader-leader korang tak reply, korang hempuk kepala diorang dengan Pink Lady. Gurau. Jangan cakap macam tu. Jangan beritahu leader korang saya cakap macam tu. Nanti habis saya kena marah. Okay. So, apa yang korang kena buat adalah korang kena sentiasa orang kata brainstorming dengan diri korang untuk memastikan korang sentiasa ada ilmu yang baru, untuk korang sentiasa dapat inspirasi yang baru. Okay. So, nombor 3, update hari-hari. Update hari-hari ni macam mana Ada tak di dalam ni? Dia ada tak dalam ni? Syarul. Okay, mungkin maksud dia update hari-hari. Mungkin update hari-hari ni post kot. Yelah kot, post hari-hari. Mungkin lah. Okay, post hari-hari ni sebenarnya tak susah. Nak duit tak? Nak duit, post lah. Nak kaya, post lah. Senang je sebenarnya. Korang buat alarm dekat phone korang. Kalau rasa diri tu malas, dekat alarm tu tulis. Tulis kat alarm tu, maaf kalau saya cakap ni kasar. Tulis dekat situ. Kau dah kaya sangat ke? Tak nak buat posting. Tulis nombor 2. Kalau nombor 1 tak percaya, tulis. Kau ni tak faham bahasa ke? Dah tahu tak ada duit kan? Awak kena tulis sesuatu yang menyentap diri sendiri. Andai kata kalau nak beli emas, kalau katakan dah kahwin nak beli emas, kau ingat laki kau tu kaya sangat nak belikan kau emas yang kau nak. Contoh, kau nak emas, kau usahalah beli sendiri. Faham tak? Bila korang trigger otak korang, korang kena letak apa yang korang nak sebenarnya. Baru korang akan tahu macam mana nak buat kerja. Okay? So, nombor 3 ni, apa yang korang kena buat adalah buat benda yang susah dulu. So, saya dah bagi korang 3 topik. Sepanjang live saya ni, saya dah bagi korang 3 topik. Iaitu,
percaya pada diri sendiri dan percaya pada bisnes. Nombor 2, sentiasa fikir 3 langkah ke depan. Dan nombor 3 adalah buat benda yang susah dulu. Okey? Okey. Saya pun dah haga. Sekejap sekejap guys. Saya nak pergi ambil air kejap. Sekejap je. Kejap. Dah haga sangat. Hai guys. Okay, sorry. Sekejap. Hai guys, sorry saya tadi pergi ambil air. Tekak saya sangat-sangat dahaga. Okay, so bagi saya ruang, saya nak baca, maksud saya bagi saya dalam seminit tu saya baca komen sebab saya takut ada yang komen mungkin saya terlepas pandang. Okay. Okay, so okay, kita back balik pada topik tadi. Kadang cakap suara macam dah kuat, bila dah siap edit macam slow. Okay, korang kena tahu, korang kena, bila korang rasa slow, kan, korang kena kuatkan lagi suara korang. Tak apa, lontarkan. Sebab bila korang lontarkan tu, sebenarnya korang tengah menggunakan tenaga yang korang tak tahu korang ada tenaga tu sebenarnya. Faham tak? Bila kita buat sesuatu tu, kita kena keluarkan benda tu supaya okay, saya bagi contoh Okay, dulu saya tak berani nak live, dulu saya tak berani nak mengajar, dulu saya tak berani nak bercakap dekat depan. Tapi sebabkan saya rasa saya nak kena buat sesuatu yang orang kata di luar saya nak kena buat sesuatu yang susah dulu. Saya kena, apa yang susah sebenarnya saya ni? Saya kena fikir tau. So, macam, okay, apa yang susah sangat nak live? Aku tengok orang lain live senang je. Apa yang susah sangat cakap kat depan ni sebenarnya? So, saya kaji tau sebenarnya diri saya ni. Saya kaji diri saya. Oh, lupanya aku ni malu. Itu je. Contoh. Okay? Faham Okay. Saya nak baca komen dulu. Sorry. Okay. So, nombor 5, malu. Okay, soalan tadi yang saya tanya tu, malu. Okay, sebenarnya malu ni, kalau korang malu lah, macam mana orang nak tahu korang berniaga? Kalau korang malu, macam mana korang nak ada duit? Andai kata satu hari nantilah nak beli beras dapur, katakan suami belum gaji, nak beli beras dapur, awak rasa malu tu dapat bantu awak ke? Katakanlah dalam masa akan datang awak nak beli sesuatu, keinginan awak, katakan awak nak beli beg, awak nak beli baju, awak ingat malu tu dapat membantu awak untuk memenuhi impian awak ke? Malu, macam mana nak buang malu? Awak kena start duit. Faham tak? Awak kena buat sesuatu. Okay, katakan, aku ni malu lah nak buat live. Aku ni malu nak buat live macam mana? Alah, aku nak buat live malu lah. Dah kalau malu, mana duit nak datang? Malu, last sekali. Kalau boleh malu, tak boleh ada. Malu kenalah ada. Tapi orang kata, beragak-agak lah, hype lah kan, benda tu kan. Okay, so malu ni sebenarnya bukan halangan. Eloklah ada malu. Tapi kalau dalam perniagaan ni kita tak boleh malu. Macam saya, muka tak malu kan. Kenapa saya kata muka tak malu? Laki jual pinggedi. Kau rasa
Malu tak malu? Tapi nak malu apa? Saya membantu wanita-wanita di luar sana untuk lebih orang kata mendapatkan body yang ideal. Mengelakkan body shaming. Saya membantu diorang untuk memastikan laki-laki diorang tidak memandangi perempuan yang lain. Ha, nampak tak? Awak rasa saya ada malu tak kalau saya cakap macam ni? Dulu saya malulah, dulu. Tapi bila saya fikir balik, kalau saya malu, macam mana saya nak go further dalam bisnes? Macam mana saya nak grow? Macam mana saya nak grow dalam bisnes? Macam mana saya nak pergi jauh dalam bisnes kalau malu? Kalau malu pun awak tak boleh nak buang, awak rasa awak boleh buat benda yang lain ke? Malu ni sebenarnya adalah penghalang untuk semua dalam kepala otak awak ni. Okay? Malulah nak post. Nanti orang kata apa? Kalau kau lapar suruh orang tu lah bagi kau makan. Malulah nanti cousin-cousin cakap apa? Kau tak ada duit kau suruhlah cousin kau bagi duit. Faham tak? Malu. Malu ni apa benda? M-A-L-U. Malu nak berniaga. Allah. Malu sebab apa malu? Tak ada sebab pun sebenarnya nak malu. Kalau malu tentang benda lain tak apa. Jangan malu untuk berniaga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita buat tu. Bukan kadang-kadang. Apa yang awak jual ni adalah awak memberi manfaat kepada orang. Katakan, sekarang ni ada orang yang tengah cuba untuk mengandung. Dan awak memperkenalkan Pink Lady. InsyaAllah dapat membantu. Bila awak dapat bantu dia dan dia pun mengandung, awak tak rasa bangga ke dekat situ? Kalau awak malu, macam mana awak nak beri manfaat kepada orang? Kalau awak malu, macam mana awak nak membantu diri awak? So, jangan ada malu. Nak buat, buat. Nak buat tu, lantak fikir tuan-tuan. Lantaklah apa orang nak cakap. Dalam bahasa kasar dia, pergi mampuslah apa orang nak cakap. Sebab orang yang bercakap tu tak membantu. Orang yang cakap tu tak memberi apa-apa manfaat. Tak memberi kita duit. Tak memberi kita kesenangan. Tak memberi kita kemewahan. Tak memberi kita apa yang kita nak. Faham? Okey. So, sorry saya nak kena baca komen lagi sekali. Wani Cenan ada dalam ni lah guys. Okey. Okey, saya doakan yang terbaik untuk awak Hana Ali. InsyaAllah lepas saya akan cuba buat live lepas dengar. InsyaAllah awak akan lebih semangat insyaAllah. So, saya tak malu bos. Cuma level confident tu belum datang lagi. Okey. Penyakit nervous. Okey. Okey, ni saya akan jawab kejap lagi Okey. So, next kita akan pergi topik nombor 4 iaitu saya nak bagi awak yang mana saya akan bagi awak, saya bagi berapa topik saya bagi awak 6 topik lah hari ni, okey. Okey. Awak nombor 4 adalah awak kena reka misi yang awak nak buat sepanjang hidup awak. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh apa yang awak kena buat. Awak kena tahu awak kena ada misi dalam hidup. Awak kena set dalam otak awak, sepanjang aku hidup sebelum ni, manfaat apa yang telah aku bagi. Awak kena create misi awak. Katakan esok awak bangun, okey, misi aku esok adalah, mission aku esok adalah aku nak buat posting yang katakan 10-20 kali, dan aku nak pastikan esok aku akan dapat 1 customer, 2 customer, 3 customer, 4 customer. Awak kena confident dengan diri awak, okey? Sebab bila awak dah ada orang kata mission, awak akan kejar. Dan pastikan mission itu bukan sekadar mimpi. Sebab apa? Saya ada dekat mana saya ada sekarang ni, dan saya ada income yang macam mana saya ada sekarang ni hanya dengan mimpi saja. Bila saya bermimpikan kedudukan saya yang sekarang ni, saya kejar. Dalam masa yang sama, sebenarnya dah macam-macam dah saya hadap. Tapi sebenarnya kita tak nampak.
Sebab kita tak ada create line. Kita kena create line. Bila kita create line kita, kita create mission kita, mindset kita pun dah switch. InsyaAllah, benda tu akan jadi mudah. So, nombor 4, nombor 4 ni adalah buat mission awak sendiri. Tulis mission awak. Okey, mission aku. Umpama benda ni adalah big why. Dia lebih kurang macam big why. Okey, faham tak big why? Okey. So, nombor 6 awak kena tanam dalam kepala awak benda ni. Bisnes awak yang awak buat tak berkembang bukan sebab bisnes tu, tapi sebab diri awak sendiri. Okay, so benda ni saya panggil saya panggil benda ni create luck. Create luck saya panggil. Sebab apa Sebab kalau awak tengok dalam sistem Pink Lady tu ramai yang naik level. Kenapa awak masih statik? Sebab apa awak masih statik? Sebab awak berada dalam kedudukan yang sama. Awak tak buat benda yang nombor sebelum ni yang saya kata tu. Create mission. Mission sangat penting. Sebab apa saya kata penting? Sebab dia kalau mission awak jelas, game awak akan pergi lagi jauh. Faham tak? Awak tak boleh salahkan bisnes. Awak tak boleh salahkan produk. Awak tak boleh salahkan klien. Awak kena salahkan diri awak. Dekat mana kekurangan tu? Awak kena istiqamah. Awak kena tengok diri awak. Kat mana yang aku kurang? Okey? Betul. Teruskan mengejar mimpi. Create vision. Switch mindset. Okey, ingat tu. Misi saya esok pagi nak cast 3 orang dan dapat close. Buat sampai jadi. Kalau betul itulah misi awak, tulis dekat paper ataupun buku. Tiap hari bangun, buka buku. Awak buat selama 30 hari. Dan kalau awak amalkan selama 30 hari benda tu akan jadi automatik untuk diri awak. Sebab apa Sebab kebanyakannya lah yang saya nampak, yang saya dah selama saya mengajar sebelum-sebelum ni, kebanyakannya orang hanya buat selama sehari, 2 hari, 3 hari. Paling maksimum pun 4 hari. Lepas daripada 4 hari tu, diorang tak buat dah. Diorang buat ala kadar. So benda ni awak kena tahu. Kalau awak tak disiplinkan diri awak, you will not go further. Okay? So, awak kena disiplinkan diri awak. Awak kena sentiasa rajin untuk buat mission awak yang awak dah tulis. Okay? So, berapa dah? 5 saya bagi 6 Sebab saya nak masuk topik personal branding pula ni sebenarnya. So guys, dah berapa guys? Siapa yang salin tu? Berapa topik dah saya bagi? Lega tegak. Berapa topik dah guys saya bagi guys? 5. Oh, 5 Okay, so lagi satu lah. So lagi satu topik. Okay. Topik nombor 6 ni saya nak masukkan tentang mindset kegagalan. Benda ni tolong dengar. Tolong dengar betul-betul. Jangan struggle dengan kegagalan awak yang awak lalui sebelum ni. Okay? Hello? Jelas tak? Asal macam putus lah. Apa ni? Okay. Jangan struggle dengan kegagalan awak. Awak jangan lawan kegagalan awak. Kalau awak lawan kegagalan, awak akan ulang kegagalan tu sebenarnya. Sebab awak kena tahu, kegagalan itu yang mengajar kita untuk lebih berjaya dalam masa akan datang. Ambil kegagalan tu, genggam kegagalan tu, dan jangan bagi dia keluar daripada tapak tangan awak. Sebab kalau awak lepaskan kegagalan tu, awak akan gagal lagi sekali. Kenapa? Apa maksud yang saya cuba sampaikan dekat sini? Awak dah tahu punca kegagalan.
Okay, katakan dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan buat bisnes. Tapi, still gagal. Kenapa gagal? Kurang dekat mana? Kurang dekat posting, maybe? Kurang dekat personal branding? Kurang dekat sebab awak malas? Banyak sebab awak kena tulis kelemahan diri awak sendiri. Supaya bila awak tulis kelemahan diri awak, lepas ni awak akan lebih improve. Tapi jangan sekadar tulis. Okey, jangan sekadar tulis. Pastikan apa yang awak tulis tu adalah tentang diri awak dan pastikan apa yang awak tulis itu awak genggam. Okey? Genggam segenggam-genggamnya dan pastikan jangan lepas. Jangan lawan dengan kegagalan, tapi genggam kegagalan tu. Ambil kegagalan tu, genggam dan jangan ulang lagi. Jangan lawan dia. Tak guna lawan dia. Awak kena perbaik pulih. Faham? Okey. So, nak saya bagi lagi satu ataupun nak masuk pada topik personal branding? Okay guys, korang nak saya teruskan lagi dengan nak saya bagi lagi satu ataupun korang nak terus masuk ke chapter personal branding? Nak lagi satu. Okay, so siapa lagi nak lagi satu? Saya boleh bagilah satu lagi extra. Saya boleh bagi insyaAllah. Apa yang korang nak? Maksud saya, korang nak lagi satu ke macam mana? Nak lagi? Lagi satu. Okay. Okay lah, saya bagi korang lagi satu. Ini last untuk topik mindset sebab banyak sebenarnya. Kalau saya nak bercerita tentang topik mindset ni mungkin makan masa 2 jam. So insyaAllah kalau korang seronok, korang suka, insyaAllah saya akan buat live lagi. Kalau korang suka dengar saya membebel macam ni, korang suka penyampaian saya, korang suka ilmu yang saya bagi, insyaAllah saya akan buat lagi lepas ni. Okay? Sebab topik saya panjang. Topik mindset ni sebenarnya panjang. Okay? Okay. So, boleh tak korang tulis dekat komen tu. Saya nak tengok kalau betul korang salin, korang tulis balik. Apa yang saya dah bagi? Saya dah bagi 6 kan? Saya dah bagi 6 betul? Betul tak 6? Baru 5 Baru 5 Bukan 6 Cepat tulis. Apa yang saya dah bagi dekat korang. Tulis dekat komen tu. Saya bagi korang berapa? 6 ke 5? Saya dah lupa dah. Sebab benda tu ada dalam kepala kan. So saya lupa berapa yang saya dah bagi. So tulis dekat komen tu. Maksud saya tulis pula. Komen dekat komen tu apa yang saya dah bagi dekat korang. Okay? Tulis topik-topik yang saya dah bagi dekat korang. Percaya diri sendiri, percaya pada bisnes. Fikir 3 langkah ke depan. Reka bisnes tidak kembang. Okey betul? Mindset ke arah kegagalan. Jangan sangka kegagalan yang betul. Gamsoy. Siapa ni? Budak siapa ni? Diana Ena Punggin. Siapa ni? Siapa dia ni? Wow, betul-betul sedetail-detailnya dia ambil. Hebat. Anda semua kaya dan berjaya. What's up? Okay, so saya akan bagi last topik untuk mindset. Okay, iaitu jadilah ubat penahan sakit untuk diri sendiri. Okay, so bila maksud jadilah ubat penahan sakit ni, maksudnya
Macam mana saya kata ya? Hmm, jadilah ubat tahan sakit ni macam okey. Okey. Contoh. Contoh dia sama macam nombor 6 tadi. Okey. Tentang kegagalan tu. Okey, tentang mindset kegagalan tu. Korang kena improve korang punya diri korang. Be a painkiller. Dalam bahasa orang putih. Jadilah painkiller. Okey. Maksud jadilah painkiller ni setiap masalah boleh diselesaikan. Jadi carilah jalan penyelesaian untuk membantu korang selesaikan masalah korang. Letak mindset dalam kepala, aku tak boleh memikirkan tentang masalah. Aku kena fikir jalan untuk menyelesaikan masalah tu. Saya bagi contoh kepada sesiapa yang ada tim dalam ni. Saya ada masalah lah bos. Dropship saya tak nak dengar kata. Saya ada masalah lah bos. Dropship saya cepat give up. Saya ada masalah lah bos. Masalah. Yang kau dengar masalah. Dah apa penyelesaian yang kau buat? Tak ada. Kau pun cakap, oh alamak dropship aku putus asa. Aduh macam mana habis aku. Dropship aku krik-krik lah habis aku. Dropship aku kucing meninggal lah habis aku. Janganlah fikir masalah. Fikir penyelesaian. Team slow. Cari point. Kenapa team slow? Faham tak? Team slow bukan sebab team. Sebab awak sendiri. Team kita ni menunjukkan diri kita. Okay? Team kita menunjukkan diri kita. Kalau diri kita sendiri senyap, sepilah team. So be a painkiller. Ingat. Jangan jadi jangan jadi yang bukan-bukan lah. Be a painkiller. Jadi penyelesaian. Bukannya fikir masalah. Kalau fikir masalah lah benda tu. Faham? Okay? So, last untuk mindset, be a painkiller. Okay guys? Okay, so saya nak masuk topik personal branding. Sebelum tu boleh tak saya tahu korang masih lagi steady untuk dengar ataupun korang dah mengantuk. Okay guys, kalau korang masih steady nak dengar, komen dekat button komen tu, tulis saya nak belajar personal branding. Tulis guys, saya nak belajar personal branding. Lega dekat saya ni. Steady lagi steady. Wah, korang memang terbaik lah korang ni. Korang memang ada ciri-ciri menjadi seorang leader. Korang memang ada ciri-ciri menjadi seorang jutawan. Saya doakan setiap orang yang masuk dalam live saya ni, insya-Allah menjadilah jutawan korang. Okey, dan lagi satu alhamdulillah, dan lagi satu saya nak minta tolong korang untuk set saya punya page saya ni sebagai C first. Okey, dan set page saya ni sebagai untuk kalau ada apa-apa update, korang boleh sentiasa up to date dengan apa yang saya kongsikan. Okey. Okay guys, kita akan masuk pada next topik tentang personal branding. Tapi sebelum tu, kita ambil masa dulu dalam 3 minit ke 4 minit untuk saya tanya dengan korang. So far, apa yang saya sampaikan dekat sini, korang faham tak? Orang kata dapat tak something sepanjang nak dekat sejam live saya malam ni? Awak dapat tak ilmu baru? Awak dapat tak input dalam kepala awak? Okay? Boleh tak share dengan saya? Apa yang awak rasa? Apa yang awak rasa bila awak belajar
kelas apa ni? Kelas mindset dengan saya. Boleh tak share dekat komen? Share dekat komen apa yang korang dah dapat, apa yang korang dah belajar dengan saya, share dengan saya. Share guys dekat live guys. Share dekat live pula. Share dekat komen tu guys. Komen dan share apa yang korang dah dapat daripada saya. Apa yang input yang saya dah bagi dekat korang. Yes, Magnis dapat energy. Itu yang kita nak. Dapat semangat. Itu yang kita nak. Dapat api good. Itu yang kita nak. Dapat semangat fire. So, bagi saya takkan nafas sekejap. Sebenarnya buat live ni orang cakap, bukan orang cakap, bagi saya lah, sebenarnya buat live ni tak semudah yang korang sangka. Tapi kalau korang boleh buat live, korang amazing. Sangat-sangat amazing. Okay guys, kita akan masuk topik personal branding. Okay, sebelum tu saya nak kena ni dulu, set saya punya iklan dulu. Sekejap kita tengok. Jap. Okay guys, sebelum tu, kalau contohlah, let's say saya buat kelas, saya bergabung dengan HQ untuk buat kelas, korang nak turun tak? Korang sanggup tak untuk turun? Untuk belajar bersama-sama dengan saya dan juga bersama-sama dengan Bos Remy, InsyaAllah sekali dengan Bos Hedi. Sanggup tak untuk korang turun daripada tempat korang untuk datang dan belajar dengan kami? Okay, so kita akan masuk. Kalau korang sanggup, tulis komen sanggup untuk turun. Hai Abang BW Kuning, what's good my brother? What's up? Tengok gaya kereta makin laju bosku. InsyaAllah saya akan buat kelas nanti. Saya akan berbincang dengan pihak HQ dan juga Bos Remy untuk kita adakan kelas. Okay, so topik personal branding ni sebenarnya tak banyak. Okay, so saya akan start share lah tentang personal branding. Okay, personal branding. Apa itu personal branding? Okay, personal branding ni adalah orang kata apa? Personal branding ni adalah untuk menunjukkan kita ni siapa. Okay. Dayat, nanti aku PM kau. Okay, nanti aku PM, kita boleh minum-minum. Don't worry. Okay. Okay. So hiking VW. Apa benda lah korang ni VW. Okay, so personal branding ni penting sebenarnya. Okay, penting sebab untuk memastikan orang kenal siapa kita. Personal branding tak susah. Personal branding adalah awak kena buat konten. Konten yang awak rasa awak boleh bawa. Katakan konten awak memasak. Buatlah memasak. Katakan konten awak tentang sharing diet. Buat sharing diet. Tapi dalam masa sama, selitkan produk. Macam mana nak buat tu diet? Macam mana saya nak buat konten diet? Macam mana saya nak buat personal branding diet? Senang. Google tentang benda diet, paste dekat situ.
Google personal diet, cara diet paling mudah. Okey, kemudian awak ambil pecahkan topik tu. Katakan ada 10 cara diet. Okey. Copy ayat first, paste dekat gambar awak dan juga sambil selfie dengan pink lady. Personal branding tak susah. Bukannya main TikTok. Main TikTok tu satu lah, boleh lah. Tapi personal branding TikTok tak kuat. Kalau awak nak buat personal branding dengan TikTok, awak kena up to date. Personal branding ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Supaya memastikan orang kenal siapa. Kalau saya katakan macam mana awak kenal saya? Sebab saya selalu menonjolkan diri saya, betul? Satu, kemudian saya suka bagi kata-kata hikmah. Dua, saya suka memberi kata-kata motivasi. Dan saya juga suka buat live. Tiga. So dekat situ personal branding saya. Orang lebih kenal saya. Orang kenal saya. Kalau contohnya kat luar pun orang akan cakap, oh tu kakak, dia selalu buat live, mengajar, dia selalu buat coaching, dia selalu itu, dia selalu ini. Even though hari tu saya pergi sampai ke Langkawi. Sampai ke Langkawi orang kenal saya. Saya tak sembang tanya bos Amy sendiri. Tiga orang. Owner kedai 3 orang cakap, macam familiar lah muka yang selalu buat live mengajar tu yang selalu buat iklan cari dropship tu Nampak tak? Bila awak selalu menunjukkan diri awak, orang akan lebih kenal. Bukan dengan memakai gambar orang lain. Pakai gambar orang lain tu adalah teknik. Bila awak tunjukkan diri awak, itu adalah personal branding. Macam saya sekarang ni, saya menunjukkan diri saya. Saya dulu, saya jual, sebab saya lelaki tau, so tak boleh comparekan diri awak dengan saya. Saya banyak mengajar orang untuk buat personal branding. Sebab saya cakap dengan diorang kalau kau tak buat personal branding, kau takkan ke mana. Awak ambil contoh founder-founder dekat luar. Contoh Awak ambil contoh Datuk Alif Syukri. Awak nampak tak personal branding dia buat macam mana? Dia buat lembut, dia buat macam au-au sikit. Awak ingat dia au ke? Tak. Dia tu tegas orangnya. Tapi sebabkan dia nak dapat audiens tau. Dia tahu audiens dia. Dan dalam personal branding, awak kena tahu audiens awak siapa. Awak kena tahu apa yang awak boleh buat. Okey? Awak kena tahu apa yang awak nak buat. Itu personal branding. Faham? Okey. So personal branding ni adalah tempat untuk kita buat orang follow kita. Okey, contoh saya bagi awak personal branding awak seorang kita bagilah seorang selling lady sebab memandangkan ini topik last. Okey. So personal branding tentang seller. Kalau awak tak menunjukkan diri awak yang awak jual pink lady dan awak tak ambil gambar pun awak dengan pink lady, awak rasa orang percaya ke awak jual pink lady? Awak rasa orang percaya? Awak kena tunjuk yang awak, kalau awak seller pink lady, at least awak kena ada pink lady dekat tangan. Saya penjual pink lady, selfie, buat video hari-hari, amalkan pink lady, personal branding. Buat video exercise, jogging, lepas amalkan pink lady, personal branding. Buat video tentang dapat diet, turunkan berat badan, personal branding. Fikir personal branding apa yang sesuai. Fikir personal branding apa yang awak boleh buat. Memasak sambil menunjukkan pink lady. Okay guys, saya nak masak contoh Okay, hari ni saya nak masak ayam masak kicap. Tapi sebelum saya masak ayam masak kicap ni, jangan lupa amalkan dua biji pink lady. Makan. Letak pink lady, tutup kamera macam ni. Lepas tu bila awak dah siap masak tu, tarik balik pink lady tu. Okay, contohnya kamera macam tu kan. Okay, tarik pink lady, ayam masak kicap. Apa kena mengenai ayam masak kicap dengan pink lady? Kalau resepi awak tu okey, orang akan kenal awak sebagai kakak masak kicap pink lady. Nampak tak? Dengar macam, ya ke dia ni, betul ke? Tak percaya buat. Okay? So, personal branding ni memang sangat-sangat penting untuk korang menunjukkan siapa diri korang. Macam mana cara awak kena tulis apa kebolehan aku. Macam mana aku nak buat personal branding yang okey? Fikir. Awak kena brainstorm kepala awak. Kalau awak rasa tak boleh nak fikir,
Pergi tanya leader awak. Kalau leader awak tak jawab, awak tahu Facebook saya, awak PM je saya dekat Facebook. InsyaAllah saya akan reply. Personal branding ni sangat penting sebab dia akan membantu awak untuk orang lebih kenal awak. Itu je saya boleh cakap. Personal branding ni sangat penting. Okay? Ada apa-apa yang korang nak tanya? Sebab personal branding ni tak banyak pun sebenarnya. Personal branding ni more tu korang kena beranikan diri korang. Korang nak main TikTok ke? Korang pandai apalah sekalipun. Korang suka katakan korang suka make up, buat video make up sambil tunjuk piladi. Buat. Dia jangan cuba, dia kena terus buat. Sebab kalau korang tak buat, benda tu korang takkan dapat buat personal branding tu. Ingat guys, personal branding ni sangat penting guys. Sebab tanpa personal branding, orang takkan kenal korang. So personal branding ni memang sangat-sangat penting. Okay? Okay guys. So selama 1 jam 10 minit dah saya live dengan korang. Saya harap korang dapat sesuatu dan insya-Allah lepas ni saya akan buat tentang closing dan juga follow up. Okay? Saya akan ajar tentang closing dan follow up dan juga saya akan masukkan lagi 4 topik tentang mindset sebab saya baru bagi 6 kan, total 10. Jadi saya harap lepas ni korang dapat improve diri korang, korang dapat perbaiki kelemahan korang, dapat perbaiki team korang, dan saya harap korang semua enjoy dengan live saya. Maaf kalau andai kata saya ada terkasar bahasa ataupun ada macam menyinggung ke pihak mana-mana, saya minta maaf sangat-sangat. Apa-apa pun saya harap lepas ni korang akan masuk lagi ke dalam live saya dan insya-Allah saya akan turunkan lebih banyak ilmu yang saya ada. Okay? So, guys, all the best. Saya wish korang the best dalam bisnes korang. InsyaAllah saya akan buat live lagi mungkin dalam minggu ni. Kita akan bergantung kepada orang kata masa cuti korang. Sebab kalau tak cuti, kalau ada esok yang kerja, kesian pula kan. Okay? Semoga ilmu yang saya beri kepada korang ni bermanfaat dan semoga korang dapat share kepada tim-tim korang. InsyaAllah next topik yang saya akan ajar korang adalah topik closing dan follow up. Okay? All the best guys. Big applause untuk diri korang yang join malam ni. Saya doakan korang kaya dan berjaya. Amin. InsyaAllah. Okay guys. Captain Kakak out.